Okey, kursi institusi Raja-Raja Melayu sudah dipikirkan dan digagaskan semenjak tahun 2013 lagi untuk mengadakan kursi itu. Dan pada masa itu, pada awalnya, cadangan itu datang daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kerana kita setiap tahun di UiTM ini mengadakan majlis berbuka puasa dengan Duli Yang Maha Mulia. Dan pada satu sesi itu baginda menyarankan kemungkinan untuk mengadakan sebuah pusat pengajian tentang sistem diraja dan monarki di Malaysia. Jadi berdasarkan kepada saranan dan gagasan itu, maka UiTM sudah mengadakan perbincangan yang amat luas, menjemput tokoh-tokoh akademik dan pentadbiran untuk berbincang tentang kemungkinan mengadakan sebuah pusat pengajian dan juga untuk menubuhkan sebuah kursi, yakni suatu pusat yang boleh membuat penelitian secara akademik, secara ilmiah tentang sistem diraja, sistem beraja di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Jadi kerana itu, maka apabila dia ditubuhkan, maka fungsi yang paling utama ialah untuk memfokuskan, untuk menumpukan perhatian kepada mengumpul maklumat-maklumat terhadap sistem beraja baik di dalam negara kita maupun di luar negara kita. Jadi kita di kursi institusi Raja-Raja Melayu sekarang ini bermula dengan seorang penyandang kursi saya, dan penyandang itu maknanya, kursi itu maknanya seorang tokoh yang bertaraf profesor untuk mengetuai jawatan itu, dan dia menyandanglah jawatan itu. Dia mungkin bukan seorang profesor, dia mungkin seorang profesor. Dan sekarang kita tubuhkan kursi ini dengan mempunyai seorang profesor dan dua staf yang membantu. Tujuan utama kita ialah untuk menubuhkan modul-modul pendidikan dan pengajaran bagi memperluas dan memperdalam kepahaman mengenai institusi raja di dalam negara kita dan di luar negara kita. Jadi apabila kita kata memperluas dan memperdalam kefahaman, pendekatan kita ialah untuk mengadakan 3 modul pengajaran. Kita mendekati pemahaman itu melalui sejarah yang panjang tentang sistem beraja kita. Kemudian kita melihat kedudukan dan fungsinya seperti yang ada sekarang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan yang ketiga, untuk kita melihat kedudukan raja ini sebagai satu sistem pemerintahan negara dengan membandingkannya dengan negara-negara lain di dunia yang mempunyai sistem beraja. Jadi dengan demikian, kita harap para pelajar kita akan mempunyai fahaman yang luas seluruh negara dan seluruh dunia, dan juga mendalam dari sudut sejarah yang lama penubuhan sistem beraja di dalam peradaban dan tamadun Melayu dan juga sejarah tanah air kita. Jadi di samping itu juga kita ada, di samping kita pengajaran, kita ada juga penyelidikan yang dilakukan oleh staf dalam UiTM sendiri dan juga oleh fellow kita. Kita ada fellow yang menyokong kursi untuk melakukan penyelidikan dalam aspek-aspek utama mengenai sistem diraja itu. Sekarang ini kita sudah melakukan penyelidikan mengenai tanggapan atau persepsi mahasiswa-mahasiswa UiTM mengenai sistem beraja di dalam kampus kita di Shah Alam dan di Selangor. Kita akan memperluas kajian itu untuk meliputi mahasiswa-mahasiswa kita di semua cawangan ITM di seluruh negara. Ada 30 lebih cawangan dan sub-cawangan. Jadi kerana itu kita harap dapat memahami bagaimana persepsi atau tanggapan mahasiswa kita yang berbagai-bagai tempat dan serta latar belakang di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi dengan demikian kita dapat bentuk dan menggubal modul kita supaya selaras dengan tanggapan mahasiswa dan barangkali memperteguh tanggapan-tanggapan itu di mana yang patut terhadap institusi dan juga perjalanan sistem beraja itu. Kita baru berbincang bagi penubuhan itu
Kerana kita fikir pada saat ini dalam keadaan kita agak terdesak, ekonomi kita sedikit menurun kerana ada masalah COVID-19 ini. Jadi kita hanya berfikir dulu tentang bagaimana kemungkinannya, dan kita berharap pada satu masa kursi ini akan menjadi pusat pengajian mengenai sistem beraja di Malaysia yang sekurang-kurangnya meliputi 3 aspek penting yang telah kita jadikan sebagai modul-modul itu. Setiap modul itu kita dapat menjadikan satu jabatan atau unit pengajaran, dan itu termasuklah bahagian sejarahnya, kemudian bahagian kedudukan raja dari sudut perlembagaan yang menjadikannya sebagai raja berperlembagaan, dan yang ketiga ialah kedudukan raja dalam sistem politik moden, demokrasi moden, dan melihat secara perbandingan bagaimana sistem beraja ini berfungsi dalam negara-negara lain yang termasuk di dalamnya negara-negara demokrasi, sama ada di Eropah, di Asia, di Afrika, ataupun juga malah negara komunis. Jadi kita nak melihat kedudukan sistem beraja itu di dalam konteks sistem demokrasi di seluruh dunia ini dan bagaimana ia berfungsi. Jadi setiap satu itu boleh merupakan perbandingan, dan 3 jabatan sekurang-kurangnya, dan kita nak mengadakan jabatan penyelidikan sebagai tambahan, dan nanti kita nak mengadakan hubungan antarabangsa, jaringan antarabangsa di antara kita di sini dengan unit-unit ataupun pusat-pusat pengajian yang ada di negara-negara tertentu yang mempunyai sistem beraja, dan juga ada di dunia ini suatu badan yang menamakan dirinya sebagai pendukung monarki. Jadi League of Monarchy namanya di dunia ini. Di Amerika, di Australia, di Britain ada pertubuhan yang bernama League of Monarchy. Jadi kita pun juga akan cuba menjadi bahagian daripada pertubuhan itu dalam peringkat antarabangsa untuk membentuk jaringan-jaringan yang perlu bagi meneguhkan dan memelihara serta melangsungkan kewujudan sistem monarki itu di sini dan juga di seluruh dunia. Kita memang bercadang untuk mengadakan tahap-tahap pengajian itu pada tahap diploma, pada tahap ijazah, dan pada tahap ijazah tinggi, postgraduate, pasca ijazah. Itulah sekarang ini hanya rangka yang kita fikirkan, bidang-bidang pengajiannya dan tahap-tahap pengajiannya daripada tahap diploma dan sebagainya. Tetapi kita juga nak memikirkan supaya lulusan-lulusan ini yang pada asalnya amat spesifik mengenai raja. Jadi pastilah seseorang lulusan ataupun siswazah kita, graduate kita, pada akhirnya akan mencari kerja, kan? Jadi mencari kerja di atas lulusan monarki, orang akan bersoal apa kemahirannya. Justru demikian, kalau pusat kita menjadi, maka kita harus menyokongnya dengan kemahiran-kemahiran lain, sama ada kemahiran teknologi komputer ini yang amat berguna dalam keadaan pun, dan juga kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan manajemen. Jadi itu akan memberikan mereka suatu kemahiran yang lebih dengan pada teras pengetahuan sebagai mahasiswa yang lulus mengenai sistem beraja. Okey, jadi tahap-tahapnya begitulah, dari tahap diploma sampai kepada tahap ijazah pertama dan pada tahap pasca ijazah. Dan itu sekarang ini masih lagi belum kita gubal lagi sebenarnya, kerana keadaan tidak mengizinkan. Tapi gagasan itu akan digubal dan juga akan dicadangkan sebagai satu blueprint pada masa akan datang. Okey, dorongan pertama dulu semenjak 10-15 tahun terakhir ini, ada persoalan-persoalan yang muncul mengenai sistem beraja ini, sistem demokrasi dan sistem beraja di Malaysia, dalam negara kita. Ada timbul persoalan itu sekarang ini makin nampak gaya, makin hebat lagi lah apabila orang membuat banyak pernyataan yang pada pandangan kita agak kira-kira tidak selaras dengan kewujudan institusi monarki itu. Tapi objektif utama kita pada asalnya bukanlah kerana menghadapi persoalan-persoalan ini. Kita berfikir pada awalnya bahawa adalah perlu untuk warga negara Malaysia, terutamanya di kalangan generasi muda, memahami kedudukan raja itu sebagai teras dalam sistem kenegaraan.
Kerana negara kita adalah dibentuk dan dibangun oleh Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri, dan teras kepada pembentukan negara itu adalah sistem monarki, sistem beraja itu. Di samping konteksnya konteks demokrasi. Jadi apabila kita lihat kedudukan teras beraja dengan demokrasi seolah suatu yang kontradik, yang bercanggah. Pada satu pihak kita melihat kedaulatan rakyat melalui demokrasi. Pada pihak lain ada teras raja yang menjadi puncak ataupun juga jadi teras penubuh negara itu. Raja itu adalah ketua negara dalam perlembagaan, kita kata ketua utama negara, dan jawatan yang paling tinggi dalam negara, tidak ada orang yang lebih utama. Jadi raja itu keutamanya orang nombor satu dalam negara. Pemaisuri agung itu orang nombor dua dalam negara. Lepas itu baru orang lain, Nabi Perdana Menteri atau raja-raja di negeri-negeri lain. Jadi kedudukan raja itu dalam perlembagaan dan undang-undang kita adalah utama, trust. Jadi kerana itu kita ingin supaya warga negara kita, terutama sekali orang awam, memahami pembentukan negara yang seperti ini dan bagaimana kedudukan trust ini tidak lagi bersifat mutlak seperti dahulu kala. Apabila kita zaman dahulu kita ada raja-raja di negeri-negeri, sultan-sultan di negeri-negeri, maka mereka boleh memerintah langsung terhadap seseorang keputusan mengenai rakyat melalui pembesar-pembesar. Sekarang tidak. Sekarang ini raja itu memerintah negara sebagai orang utama dalam negara melalui peruntukan yang tetap dan khusus dalam perlembagaan. Misalnya raja melantik Perdana Menteri, itu tegas bunyinya, tidak lagi sembarangan dan sebagainya. Ada kaedah-kaedah yang ditetapkan. Majlis raja-raja itu memilih di kalangan raja-raja itu menjadi duli yang maha mulia yang teragung. Ini peruntukan perlembagaan. Raja itu boleh melantik ketua-ketua suruhanjaya. Ini ada peruntukan. Jadi maknanya setiap perlakuan raja itu dalam memilih Perdana Menteri misalnya, atau memilih ketua-ketua suruhanjaya seperti SPRM misalnya, atau suruhanjaya mengenai polis, mengenai tentera, mengenai penjawat awam, ini adalah kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Baginda tidak berlaku sewenang-wenang. Jadi dengan kerana tujuan ini supaya jelas kepada pemikiran dan fahaman masyarakat, maka dicadangkan supaya ada suatu pusat pengajian yang seperti ini supaya dapat mengumpul maklumat-maklumat tentang kedudukan raja ini dalam perlembagaan misalnya atau dalam syarah. Maka kita nak meluaskan ke dalam masyarakat supaya masyarakat faham. Raja itu tidak bertindak sewenang-wenang tetapi mengikut peraturan dan undang-undang. Misalnya kita ambil contoh pelantikan Perdana Menteri baru-baru ini misalnya. Raja Dudiama boleh memilih seorang Perdana Menteri dengan syarat calon Perdana Menteri itu mendapat sokongan majoriti di dalam Dewan. Jadi kaedah bagaimana nak mengetahui sama ada seorang calon Perdana Menteri mendapat majoriti dalam Dewan, itu tidak ditetapkan oleh perlembagaan, oleh undang-undang. Baginda menggunakan kebijaksanaannya untuk menjemput semua ahli parlimen, bercakap dengan beliau dan memberi keputusan siapakah calon-calon yang dicadang itu yang nak disokong. Dan semacam menemu ramah lah. Tapi untuk mendapat sokongan mana tu yang nak, dan lepas melakukan barangkali melihat sokongan yang mana, maka baginda memilih orang mendapat sokongan teramai, yang terbanyak. Dengan cara kebijakan yang seperti itu, maka baginda menggunakan peraturan-peraturan secara perlembagaan untuk memilih orang yang benar-benar mendapat sokongan. Dengan demikian kita dapati bahawa apa yang dilakukan oleh baginda adalah menurut undang-undang perlembagaan negara. Tidak sekadar baginda fikir barangkali dia dapat, tidak ada barangkali lah. Dia mesti ada pasti. Yang ini yang sedang berlaku. Dalam raja berperlembagaan, baginda itu melakukan sesuatu berdasarkan kepastian peruntukan perlembagaan. Dan jikalau tidak ada peruntukan yang tegas, maka undang-undang perlembagaan dia membolehkan baginda untuk berunding dengan tokoh-tokoh tertentu, orang-orang awam, dengan peguam-peguam, dengan peguam negara misalnya, bila boleh menjemput peguam negara ke istana untuk berunding tentang isu-isu dan masalah-masalah tertentu.
Jadi ini boleh dilakukan dan beliau juga boleh menjemput menteri-menteri untuk memberi baginda maklumat-maklumat dan sebagainya. Berdasarkan peruntukan undang seperti inilah, maka kita dapati bahawa kita wajar memperluaskan pengetahuan itu ke dalam masyarakat supaya masyarakat tahu bahawa raja bukan sekadar lambang yang duduk tidak tahu apa-apa. Dia bukan dikuasai oleh Perdana Menteri atau menteri, tidak. Baginda itu adalah bukan saja orang utama dalam negara, bahkan juga kita katakan chief eksekutif utama yang diperuntukkan dalam negara. Tetapi beliau tidak melaksanakan tugasnya itu secara langsung. Beliau melaksanakan tugas itu dengan membentuk sebuah jemaah menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, dan berdasarkan kepada nasihat Perdana Menteri itu melantik menteri-menteri lain yang untuk menjadi jemaah menteri dan menurunkan kuasa eksekutif ini, kuasa pelaksana ini kepada menteri-menteri ini. Jadi sebab itu kita dapati dalam negara kita, dalam pentadbiran kita, kementerian-kementerian yang berbagai-bagai itu melaksanakan tugas mereka dalam bidang masing-masing di atas nama raja, di atas nama Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Jadi sebab itu raja kita sekarang apabila baginda berucap dalam parlimen, beliau mengatakan ini kerajaan beta, sebab kerajaan itu menerima tugas yang diperturunkan oleh Yang Pertuan Agong dari kuasa perlembagaannya supaya orang lain dapat melaksanakan berbagai-bagai tugas itu. Dan jadi mereka bertindak di atas nama raja, atas nama Duli Yang Pertuan Agong. Jadi kerana itu adalah amat wajar baginda Yang Pertuan Agong sekarang untuk menyebut dalam ucapan dia dalam parlimen misalnya bahawa ini kerajaan beta. Jadi dengan demikian, untuk memahamkan fungsi yang amat kita kata intricate yang meluas inilah, maka kita memerlukan badan yang tetap untuk mengembangkan pengetahuan ini ke dalam masyarakat, dan kita berharap dapat melakukan itu. Jadi untuk melakukan itu, itulah kita melakukan beberapa perkara. Yang pertama tadi, kita buat pengajaran kepada mahasiswa kita. Mahasiswa kita mengikuti pengajaran yang kita kata 3 modul tertentu. Jadi sekurang-kurangnya secara tetap dan mendalam ada golongan mahasiswa yang nanti ketika mereka dewasa dapat memperluaskan pengetahuan dan pengalaman itu secara wajar dan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menggunakan juga saluran-saluran media, sama ada dalam seperti bentuk ini kita mengadakan interview tertentu untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang tertentu mengenai sistem beraja, ataupun kita juga menulis makalah-makalah dan terbitkan dalam jurnal-jurnal, dalam majalah-majalah ataupun dalam akhbar supaya keluar berita-berita, maklumat-maklumat ini dan sampai ke dalam masyarakat. Yang ketiga, kita juga mengadakan rakaman-rakaman video mengenai persoalan-persoalan tertentu supaya kita dapat menyiarkan melalui Facebook, melalui Instagram dan sebagainya. Dan kemudian kita mengadakan juga persidangan-persidangan yang lebih besar, conferences, persidangan dalam negara dan antarabangsa, ataupun perbincangan round table conference, meja bulat misalnya. Jadi kita lakukan itu. Jadi segala saluran-saluran yang boleh menerbitkan maklumat ini, sama ada saluran elektronik, saluran media cetak, saluran perbincangan bersemuka ataupun melalui media-media sosial, maka kita sebarkan maklumat ini. Tapi oleh kerana kita masih baru lagi, relatively baru 2 tahun, maka kerana itu tidak banyak yang dapat berlaku. Tapi kita dah melakukan. Misalnya dalam minggu ni saja kita sudah akan merakam 6 rakaman seperti ini. Pada petang ini kita akan menjemput penyimpan mohor Raja-Raja Melayu untuk bercakap tentang peranan raja dalam mencapai kemerdekaan. Dan ada peranan-peranan yang barangkali anggota masyarakat tidak tahu bagaimana raja menyumbang kepada pencapaian kemerdekaan yang diperjuangkan, selalunya hanya disebut oleh buku media tulisan, oleh pejuang-pejuang politik misalnya, Tunku Abdul Rahman dan sebagainya. Tetapi apabila kita menggunakan perkataan perjuangan, maka kegiatan untuk mendapat merdeka bukan senang. Ada halangan-halangan yang tertentu,
dan ada masalah-masalah yang dihadapi. Sebahagian daripada masalah dan halangan itu diselesaikan oleh raja, dan kita harap dapat menjelaskan keadaan itu dalam Temu Ramah yang kita rakam dan nanti kita siarkan untuk maklumat awam. Begitu juga kita sudah merakam tentang peranan raja dari sudut Islam misalnya. Kita akan merakam peranan raja dalam sudut perlembagaannya yang lebih luas lagi dan sebagainya. Dan kita akan membuat lagi beberapa rakaman lain dalam perjuangan kemerdekaan dari sudut perjuangan angkatan tentera misalnya. Selama ini apabila kita bercakap tentang perjuangan kemerdekaan, kita selalu disebut sebagai kita dapat merdeka secara aman. Kita lupa bahawa ribuan rakyat kita terkorban untuk mendapat kemerdekaan. Jadi kita akan ada suatu interview dengan dua orang bekas jeneral untuk merakam pengalaman-pengalaman mereka, dan di situ ada peranan raja di situ. Sebab Suruhanjaya Ketenteraan adalah di bawah raja. Jadi di situ kita meluaskan pengetahuan itu supaya kita dapat menyebarluaskan beberapa maklumat yang kita fikir amat penting untuk difahami oleh masyarakat. Okey, di dunia ada dua trend yang penting. Satu trend kita lihat adalah institusi raja itu dilemahkan dan akhirnya ditamatkan. Itu berlaku, kata yang paling terbaru dulu ialah di Tibet ataupun di Nepal. Anak raja itu sendiri menamatkan sistem itu dan jadi kuasa komunis menamatkannya. Itu satu trend. Tapi ada trend lain yang juga sebenarnya yang mengejutkan kita. Orang nak menuntut kembali mengadakan sistem rajanya. Misalnya di Ethiopia misalnya, ataupun di Brazil misalnya, ataupun malah di Amerika ada orang menulis tentang rencana patutkah Amerika ini mempunyai seorang raja sebenarnya asalnya di bawah pemerintah Raja British, Raja Inggeris. Jadi persoalan kita ialah memang ada peruntukan di dalam perlembagaan kita untuk orang mempersoal sistem raja itu. Jadi maknanya dari sudut demokrasi ada keupayaan warga negara untuk mempersoal, tetapi ada juga undang-undang, misalnya Akta Hasutan misalnya, yang tidak membenarkan orang menghasut untuk melemahkan sistem itu. Dengan lain perkataan, dalam keadaan yang sekarang ini, maka kalau berlaku sesuatu keadaan di mana raja itu ditanggapi atau dilihat tidak memenuhi fungsinya seperti peruntukan dalam perlembagaan, dengan syarat bahawa orang yang mempersoal tahu peruntukan ini. Jangan mempersoal tanpa pengetahuan tentang apa yang ada dalam undang-undang. Kerana ada dia tidak pengetahuan yang tidak cukup tentang undang-undang perlembagaan terutama perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri, akan membawa akibat yang tidak baik. Sebab itu diadakan undang-undang hasutan. Sebab supaya kita memelihara keutuhan negara, kesatuan negara kita ini jangan hancur lebur apabila orang yang tidak faham undang-undang dan mempunyai niat yang tidak baik mempersoal berbagai-bagai perkara sehingga melaku kacau bilau. Terutama misalnya tentang pergolakan antara kaum misalnya yang amat sensitif. Jadi begitu juga kedudukan raja ini. Okey, oleh kerana raja itu adalah satu institusi yang seringkali dilihat dengan prejudis tanpa pengetahuan. Misalnya apabila kita dengar dalam WhatsApp misalnya orang mengata raja itu menghabiskan duit, padahal raja itu tak makan duit pun, dia ada gaji, dia diperuntukkan oleh undang-undang satu peruntukan untuk menyara kewujudannya, kehidupannya, dan tidak makan sebarangan. Jadi yang lain perkataan, seperti juga seorang menteri, seorang Perdana Menteri yang dapat gaji daripada cukai daripada rakyat, maka raja pun disokong oleh rakyat kerana dia ditubuhkan oleh undang-undang. Jadi kerana itu kita dapati orang boleh bercakap, boleh mempersoal, tetapi wajib memahami apa sebenarnya kedudukan raja itu. Seperti saya katakan awal tadi, raja itu adalah chief executive, eksekutif yang utama dalam negara yang menurunkan kuasanya kepada Perdana Menteri dan ketua-ketua jabatan untuk mentadbir negara. Jadi jikalau tidak ada chief executive ini untuk menurunkan kuasa ini, maka menteri tak boleh bekerja, ketua jabatan tak boleh bekerja sebab dia bekerja atas nama raja. Kecuali nanti kalau ada orang nak meminda perlembagaan itu. Jadi kalau nak pindah perlembagaan ini akan menghadapi banyak masalah. Bukan senang.
Alright, jadi maknanya orang harus faham bahawa kewujudan mereka sebagai seorang warga negara berdasarkan perlembagaan, di mana perlembagaan itu memperuntukkan raja sebagai ketua negara, maka dia sebagai warga negara dalam perlembagaan yang sama wajib mendukung sistem raja itu. Okey, dia tak boleh jadi warga negara lalu tak setuju dengan bahagian lain dalam perlembagaan. Dia tak boleh memilih, oh bahagian ini, perkara ini saya suka, perkara ini saya tak suka, saya ni saya suka, saya ni saya suka. Tak boleh. Dia warga negara di dalam perlembagaan yang sama yang membentuk seorang raja. Kalau dia menghasut untuk menghapuskan bahagian raja sebagai warga negara, maka dia ada akibah dirinya sendiri oleh perlembagaan yang sama. Ini orang harus faham. Jadi kerana itu saya fikir untuk masa akan datang ini, maka kerana itulah kita dalam kerusi ini ingin mendidik masyarakat supaya bukan mengadakan taat setia yang membuta tuli, tidak. Kita mendidik taat setia berdasarkan peruntukan undang-undang yang sedia ada di dalam perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri, kerana kita semua bergantung hidup kepada perlembagaan itu, pada undang-undang itu. Kalau kita katakan bertindak menentang sistem raja, lalu kita kena hukum. Hukuman yang paling dahsyat ialah hukuman dia tidak menjadi kita lucut warga negara dia. Bayangkan, manusia yang tidak ada negara, yang stateless adalah manusia yang tidak wujud. Seperti mana pendatang datang ke negara kita sekarang, mereka itu tidak ada negara, stateless, tidak ada negara. Sebab itu badan antarabangsa mengenai pelarian-pelarian ini memberi mereka perlindungan. Sebab mereka tidak ada negara untuk melindung mereka, apa saja boleh, tak ada perlindungan. Jadi siapa saya yang dilucutkan ke warga negara ini kerana menderhaka kepada raja misalnya, atau kepada negara, maka dia menjadi stateless. Itu satu keadaan yang amat buruk. Jadi kerana itu kita nak memahamkan kepada anggota masyarakat supaya kita memahami kedudukan itu, supaya memelihara institusi itu, taat setia institusi itu, kerana institusi raja itu adalah personification, adalah wajah, adalah rupa negara kita. Dia tetap di situ. Dia tidak berubah-ubah. Kita ni ada special sikit, kita berubah-ubah. Kita pilih raja kita 5 tahun sekali. Tapi kalau negeri itu sama, kalau sepanjang hayatnya. Jadi maknanya seorang itu adalah wajah negara itu. Kalau saya orang Malaysia, maka sebuah negara itu suatu konsep yang abstrak, yang mujarad, yang tidak ada wajah. Raja itu menjadi wajahnya. Jadi apabila kita ada tongkolok raja, itu Malaysia, itu negara kita. Jadi ada rupa, dia merupakan negara itu. Jadi kerana itu kita dapati, kita harap warga negara kita, terutama sekali golongan-golongan yang generasi muda, akan memahami secara mendalam dan meluas dan menjaga institusi itu, memelihara institusi itu, bukan kerana nak memelihara sangat institusi saja, tapi untuk kewujudan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa yang mempunyai suatu identitinya sendiri, suatu bentuk dan wajahnya sendiri, dan sebagai orang Malaysia. Dan sebagai orang Malaysia, dia ditarikh oleh perlembagaan Malaysia. Dia tidak ditarikh oleh sebarang parti politik. Awak orang Malaysia kerana perlembagaan negara yang memberi kita status kerakyatan Malaysia itu, kedudukan sebagai rakyat Malaysia. Maka sebagai orang Malaysia, Malaysian Malaysia, ditarikh oleh perlembagaan Malaysia, bukan oleh parti politik. Jadi kerana itu kita kena faham, apabila kita bercakap sebagai orang Malaysia, kita bercakap dalam konteks kita sebagai warga negara Malaysia yang telah diberikan kedudukan oleh perlembagaan, maka kita kena dukung dan sokong sekuat-kuatnya pelbagai peruntukan negara, terutama negara kita nama Malaysia. Agama persekutuan adalah Islam. Kita mempunyai raja sebagai ketua negara. Kita, Perdana Menteri kita dilantik oleh raja dan kabinet kita dilantik oleh raja. Kita ada sistem pentadbir. Semua ini ada dalam perlembagaan. Jadi apabila kita jadi orang Malaysia, kita faham perlembagaan itu, maka kita pelihara semua bahagian perlembagaan ini, maka jadilah kita orang Malaysia. Kita harap dengan kepahaman itu akan dapat melangsungkan semua institusi ini tanpa mengalami pergolakan yang menghancurkan bangsa dan negara. Itulah kita
Apa orang kata, biar lambat asal selamat. Okey, kita lambat ditubuh, patutlah lama dulu dah ditubuhkan, alright, supaya dapat kita meluaskan maklumat-maklumat ke dalam masyarakat dan sebagainya tentang pelbagai fungsi dan peranan raja dalam masyarakat secara langsung dan tak langsung. Tetapi pada masa sekarang pun kita, walaupun kita tidak memainkan peranan yang langsung untuk menasihat raja, tetapi kita ada cadangan untuk menubuhkan sebuah lembaga yang dapat menasihatkan raja pada masa akan datang, dan kita sedang berbincang mengenai halnya seperti itu, dan mudah-mudahan satu masa kita dapat memberi sumbangan tentang gagasan dan idea untuk menubuhkan sebuah lembaga yang diperuntukkan dalam perlembagaan juga, bahawa Raja Menteri Agong boleh mendapat nasihat dari sebuah lembaga yang dipersetujui oleh Parlimen. Peruntukan undang tu ada, dan kita harap dapat menggunakan peruntukan ini untuk menyarankan apakah lembaga yang boleh ditubuhkan. Semacam di tempat lain kita namakan Privy Council, Majlis Raja misalnya. Ada satu badan sudah ada majlis dah raja, tapi ada Menteri Agong boleh menggunakan kemahiran, kepandaian lain yang bukan di kalangan diraja sendiri untuk menubuhkan sebuah majlis, sebuah badan bagi menasihatkan baginda. Jadi barangkali ialah nak melakukan sesuatu makan masa, tapi kalau idea tu sudah ada, peruntukan sudah ada, barang kita boleh laksanakan, dan kita harap tidak terlambat untuk memelihara keutuhan negara dan bangsa kita. Kursi ini ditubuhkan oleh UiTM. Memang ditubuhkan oleh UiTM sendiri, dan memang perbincangan dilakukan di UiTM, dan memang dicita-citakan oleh UiTM sendiri, kerana UiTM mempunyai Chancellor-nya dulu yang Mulia Yang Bertanggung, Chancellor kita, dan semua cawangan-cawangan kita di negeri-negeri mempunyai hubungan rapat dengan raja-raja di negeri-negeri, maka kaitan UiTM dengan raja adalah erat dan rapat, dan kita sentiasa mempunyai hubungan. Tetapi lebih penting lagi ialah bahawa UiTM sebagai sebuah institusi pendidikan bagi orang Melayu dan bumi putera, maka raja itu sebagai satu sistem yang tumbuh dalam peradaban dan tamadun Melayu, maka kita fikir UiTM itulah yang patut mempunyai institusi ini dan menubuhkannya, dan kita harap akan terus memeliharanya sehingga akhirnya lah. Okey, dan dari segi kita, UiTM mempunyai peranan yang amat penting untuk memelihara kedudukan Chancellor-nya dulu Yang Menteri Agong itu, kerana dalam negara kita hanya 2 buah universiti saja yang mempunyai Yang Menteri Agong sebagai Chancellor-nya. Satu UiTM, 2 Universiti Pertahanan Negara. Jadi kerana itu kita mempunyai peranan yang amat besar dalam memelihara institusi itu.